Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah hari ini adalah hari Khamis. Kita menyambut Maulidur Rasul hari ini. Tapi kalau biasanya kita adakan perarakan, berselawat dan ada majlis perhimpunan di Dewan, di Wisma Muiz dan sebagainya kalau di Sabah ya. Tetapi oleh kerana kali ini kita masih lagi berada dalam PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat khususnya di seluruh Sabah dalam usaha kita nak menangani pandemik wabak COVID-19. Jadi Haji ambil peluang hari ini datang ke ofis untuk merasakan kerinduan yang teramat sangat kepada Rasulullah. Maka Haji nak kongsi hari ini, ambil masa yang terluang ini untuk diri Haji juga dan sahabat-sahabat yang mendengar. Moga-moga ada manfaatnya ya. Haji nak baca buku yang dikarang oleh Imam At-Tirmizi yang dihuraikan oleh Ahmad Adnan Fadil ini, Kenali Rasul Kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf ya. Tapi Haji nak ambil bab 48 dalam buku ini, bicara tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit sebanyak kita boleh ambil untuk kita contohi, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Banyak sangat yang kita lalai, banyak sangat yang kita terlupa. Kadang-kadang kita dah dengar, kita dah belajar, tapi kita tak jadikan amalan dalam kehidupan, termasuk Haji sendiri. Baik, dalam bab ini bicara soal akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul sesuatu dengan tangannya, melainkan ketika baginda berjihad di jalan Allah. Tidak pernah baginda memukul khadamnya dan tidak juga isterinya. Itu mukadimah dalam bab ini nak mengatakan bahawa begitu sekali kasih sayang, kehalusan budi Rasulullah, akhlaknya, tidak pernah memukul khadam dan isteri-isteri baginda, Masya Allah, kecuali di dalam medan peperangan. Di sana Rasulullah dengan keras dan tegas untuk menewaskan musuh Islam. Baik. Ma jaa fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini mengemukakan hadis-hadis tentang akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir daripada tarbiyah atau didikan Allah terhadap baginda, sehingga Allah mengiktiraf baginda sebagaimana firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dari surah Al-Qalam ayat 8. Maka sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Okey, baik. Kita lihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pergaulan ya. Hadis yang diriwayatkan daripada Kharijah bin Zaid bin Thabit ya. An Kharijah bin Zaid bin Thabit qala dakhala nafarun ala Zaid bin Thabit faqalu lahu hadithna ahadith Rasulillah qala madza uhaddithukum kuntu jarah fakana idza nazala alayhi alwahyu ba'atha ilayya فكتبته له فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكلها
wa kullu hadza uhaddithukum. Baik. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya hadis diriwayatkan daripada Kharijah bin Zaid bin Thabit menceritakan, beberapa orang telah masuk menemui Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, lalu mereka berkata kepada beliau, ceritakanlah kepada kami hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, apa yang boleh aku ceritakan kepada kamu daripada baginda dalam masa yang sesingkat ini? Sedangkan hadis-hadis daripada baginda amatlah banyak. Aku ialah jiran baginda, sebab itu aku amat mengenali baginda. Apabila wahyu turun kepada baginda, baginda akan menghantar orang memanggilku supaya aku menulis wahyu itu untuknya. Ketika kami bersama baginda, jika kami bercakap tentang dunia, baginda turut bercakap tentang dunia bersama kami. Jika kami bercakap tentang akhirat, baginda akan turut bercakap tentang akhirat bersama kami. Jika kami bercakap dengan makanan, baginda akan turut bercakap tentang makanan. Itulah keseluruhannya yang dapat aku ceritakan kepada kamu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa ini. Dalam masa yang singkat itu dia simpulkan begitu. Baik. Apa tafsiran hadis ini ya? Hadis di atas menceritakan hadis tadi menceritakan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pergaulan bersama sahabat-sahabat, iaitu baginda bukanlah seorang yang terlalu serius atau suka menyendiri dan tidak ambil kisah, akan tetapi baginda seorang yang suka bergaul mesra dan berbicara mereka mengikut dan berbicara dengan mereka mengikut tajuk perbualan selagi tidak melanggar batas syarat. Maksudnya Rasulullah SAW menyantuni sahabat-sahabat, berbicara dengan sahabat dengan mesra. Apa tajuk yang sahabat nak bicara, Rasulullah juga ikut bersama. Bukan hal akhirat saja, bukan hal berkaitan dengan kehidupan selepas dunia saja, tapi Rasulullah ikut berbicara pasal makanan, dia pun bercakap pasal makanan. Bila berbicara soal kehidupan, dia juga ikut berbicara soal kehidupan, menyantuni. Begitulah Rasulullah, dia boleh bersama sahabat berbincang apapun tajuk soal dunia, soal kehidupan, tetapi masih di dalam lingkungan harus dan tidak melanggar dari segi batas syariat. Hebat Rasulullah. Baik. Seterusnya kita sambung sikit lagi. Hadis riwayat daripada Amru bin Al-Ash radhiyallahu anhu. Okey. An Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbilu bi wajhihi wa hadithihi ala asharril qaumi yata'allafuhum bidzalika فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم فقلت يا رسول الله يا رسول الله أنا خير أو يا رسول الله أنا خير أبو بكر قال أبو بكر فقلت يا رسول الله أنا خير أو عمر فقال عمر فقلت يا رسول الله أنا خير أو عثمان قال عثمان فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني فلا وددت أني لم أكن سألته. Okay. Maksudnya diriwayatkan daripada Amru bin Al-Ash radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Rasulullah SAW menghadapkan wajah dan percakapannya kepada orang yang paling jahat daripada satu kaum untuk menjinakkan mereka dengan perhatian yang diberikan itu. Ketika aku bertemu baginda telah menghadapkan wajah dan percakapannya kepadaku sehingga aku menyangka akulah orang yang terbaik dalam golongan yang hadir bersama baginda. Lalu aku bertanya baginda, ya Rasulullah, apakah yang paling baik
akukah yang paling baik atau Abu Bakar? Baginda menjawab, Abu Bakar. Aku bertanya lagi, ya Rasulullah, akukah yang terbaik atau Umar? Baginda menjawab, Umar. Aku bertanya lagi, ya Rasulullah, akukah yang terbaik atau Utsman? Baginda menjawab, Utsman. Maka setiap kali aku bertanya, baginda menjawab dengan jujur kepadaku tanpa menjawab atau mengambil hatiku. Sehingga hatiku berkata, alangkah baiknya jika aku tidak bertanya baginda soalan itu. Begitu sekali akhlak Rasulullah. Itulah, Masya Allah, akhlak Nabi. Jadi tafsiran daripada hadis tadi. Hadis tadi menceritakan sifat Nabi SAW yang suka melayani dan memesrai orang lain, termasuk orang yang baginda tidak sukai, sehingga sesiapa sahaja yang berdepan dengan baginda akan merasakan bahawa dialah orang yang terbaik pada penilaian baginda. Hebat kan? Walaupun orang itu orang yang kita tak suka, tapi bila bersama dengan kita meraihkan dia, sehingga dia merasakan dia orang yang berguna dalam kelompok kita. Masya Allah, bukan senang kan? Kita nak atur diri kita, nak contohi Rasulullah dalam situasi seperti ini. Baik, pengajaran daripada hadis tadi, keharusan memberi perhatian atau layanan kepada orang jahat dan mengukir senyuman tak kala berhadapan dengan mereka untuk tujuan menyelamatkan diri daripada kejahatan mereka ataupun untuk menjinakkan mereka kepada Islam. Adapun memuji atau menyanjung mereka adalah tidak harus kerana merupakan pendustaan. Begitulah Nabi. Ada tujuannya untuk orang yang kita bersama dengan mereka tadi menyukai, mencintai agama kita, mencontohi akhlak kita, supaya dia tak benci dengan Islam. Ada tujuannya, dan dalam masa yang sama Rasulullah tidak akan berdusta hanya kerana nak ambil hati, nak minta puji, kamu bagus, kamulah yang terbaik. Tidak sama sekali. Tetapi Rasulullah bercakap benar, secara jujur, tetapi dengan komunikasi yang berhikmah, yang orang tak terasa hati, yang orang tak terasa dibenci. Itulah yang kita perlu pelajari, contohi, apalagi bila kita nanti dalam suasana politik yang panas, kita ber-WhatsApp, kita ber-Facebook dan sebagainya. Mungkin ada yang tak sehaluan dengan kita, tapi Rasulullah tetap dengan cara yang hikmah. Dia tidak akan bercakap dusta hanya kerana nak puji orang itu bagus, orang ini baik. Baik, rasanya cukup untuk kali ini. Banyak lagi yang kita boleh kupas, bicara dalam buku ini. Nanti kalau ada ruang dan kesempatan, dia akan buat rakaman lagi untuk kita lebih kenal, kita sama-sama menghayati, untuk lebih kenal lagi akhlak Rasulullah yang mulia ini. Sesungguhnya kita amat rindu kepada Rasulullah. Kita sangat mencintai dan rindu. Sesungguhnya kita amat merindu Rasulullah, bukan saja kerana sempena kita menyambut Maulidur Rasul, apalagi kita sekarang sudah lama tak dapat nak pergi umrah, tak dapat nak ziarah Rasulullah di kota Madinah. Kita terus berdoa, ya, moga wabak COVID-19 ini segera Allah tarik balik. Mari kita sama-sama berdoa moga Allah segera tamatkan wabak COVID-19 di negara kita, khususnya kita di Sabah. Kita doakan sahabat-sahabat yang sedang dirawat segera sembuh. Kita doakan kita dan ahli keluarga terhindar daripada wabak ini. Mudah-mudahan kita dapat segera juga melepaskan rindu kita untuk umrah lagi, untuk ziarah Rasulullah di Masjid Nabawi, kota Madinah, insya-Allah. Sesungguhnya kita amat merindu Rasulullah, kita cinta dan sayang kepada Rasulullah. Kita berdoa semoga kita nanti akan bersama Rasulullah di alam, di akhirat nanti, mendapat syafaat Rasulullah dan bersama Rasulullah di dalam syurga. Mari kita berselawat kepada Rasulullah, kerana hari ini kita tak dapat untuk melaksanakan sambutan seperti biasa. Kita berselawat kepada Rasulullah bersama keluarga, bersama anak-anak kita, insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Okey, mudah-mudahan kita terus berdoa ya, semoga kita nanti dapat bersama Rasulullah, mendapat syafaat Rasulullah di akhirat nanti, dan bersama Rasulullah di dalam syurga insya-Allah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.